lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kalau ada salah dan silap saya, harap dimaafkan. Okey. Semoga kita dipermudahkan urusan, dijauhkan dari segala wabak penyakit dan dimurahkan rezeki untuk kita semua. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan pasal keladi sebab ramai yang komen dekat saya, diorang tak tahu penjagaan keladi. Okey, tak apa, saya buat video untuk korang semua yang nak tahu pasal pokok keladi. Tapi hari ni saya nak tunjukkan korang anak keladi saya yang saya tanam 2 minggu lepas. Dah mula banyak daun, semakin membesar. Okey, nampak. Ni saya pertama kali memperbanyakkan dari biji keladi. Biji keladi tu yang dah tua, pokoknya yang dah gemuk, daunnya dah besar, saya potong sikit dia punya batang. Dia punya biji keladi tu dah besar, saya potong dia punya biji keladi tu. Lepas tu saya dah potong, saya bagikan dua. Inilah hasilnya. Alhamdulillah. Inilah hasilnya. Boleh tahu keladi yang ada dekat rumah korang tu, korang potong, lepas tu korang boleh tanam. Tanam untuk memperbanyakkan. Nampak? Ni ada satu, ni ada satu yang baru nak tumbuh. Ni nampak. Ni pun dah besar dah. Ada 4 daun. Ni pun sama. Ni yang warna orange. Warna orange pun sama juga. Saya ambil, saya potong. Lepas tu penjagaan dia, korang tak boleh kerap siram. Tanah tu kering, baru korang siram. Lepas tu tak boleh letak di tempat yang panas, kena letak dekat tempat redup. Kalau macam saya memang ada tempat untuk rak untuk pokok yang baru saya tanam. Saya memang ada 2 rak, memang standby kat sana untuk pokok yang baru saya tanam. Kebanyakannya saya ambil dari batang, ataupun kalau pokok keladi tu dah lebat, saya cari dia punya bijinya, saya bagikan 2-3 pasu. Yang ini first time saya cuba buat dari biji keladi. Kalau korang beli keladi, mesti ada dia punya buah tau. Kalau keladi tu ada dia punya buah, bermakna tu pokok keladi. Kalau tak ada yang keladi dari kita tanam dari batang, ataupun dia tak ada buah, ubi sahaja, akar dan pokok tu tak mungkin. Pokok keladi memang ada biji keladi. Biji keladi tu kalau dah tua atau dah besar sikit macam ni, korang boleh je potong. Potong dalam 4 bahagian atau 6 bahagian, korang tanam. Lepas tu media tanahnya pula pakai sekam padi macam ni. Sekam padi. Lepas tu tanah biasa, tanah hitam dan sabut kelapa. Okey, untuk media keladi ni korang mesti kena guna sabut kelapa. Sebab keladi ni suka air, tapi dia tak suka becek. Media tanah yang becek. Setengah orang tanya saya, boleh ke pakai tanah sahaja? Saya nak kongsikan dekat sini media tanah yang bagus untuk keladi, tanah yang poros. Tapi dia ada simpan air yang media tanahnya tak becek, macam tak bertakung air. Dia kita siram, dia boleh
terus keluar, terus mengalir. Dia punya pasu pun kena lubang pasu tu kena besar. Okey. Kalau korang pakai sabut kelapa, cukup dengan 1 hari sekali di waktu pagi korang siram. Okey, kalau yang pergunaannya sabut kelapa. Okey, sabut kelapa ni dia menyimpan air. Kita tak perlu sehari 2 atau 3 kali kita siram. 1 hari pun cukup. Tapi kalau korang tak pakai sabut kelapa, 2 hari sekali korang kena siram. Sebab sabut kelapa ni menyimpan air ya. Okey. Kalau korang campur media tanah, paling bagus sekam bakar. Sekam bakar saya tak ambil kat sana. Sekam bakar dia macam tanah hitam, tapi dia jenis macam arang. Okey, sekam padi pun elok juga untuk kita punya media tanah tu poros. Media tanah tu bila kita siram, dia terus mengeluarkan air. Dia tak ada takung air dalam kita punya pasu. Bila bertakung air dalam kita punya media tanah, dia akan busukkan akar. Akar kita akan busuk. Lepas tu itu yang jadi macam dia punya daun terbakar, daun dia busuk, lepas tu daun dia tak banyak tumbuh. Sebab kebanyakan air atau tempat terlampau panas. Kalau diri suka tempat panas, tapi bukan terus langsung di tempat panas. Kalau korang ada tirai atau rumah yang ada atap, dia kena cahaya matahari macam waktu pagi, itu bagus. Itu bagus. Jangan panas yang 1 hari dekat dia je, itu tak boleh. Pun tak boleh juga. Okey. Lepas tu saya selalu pakai baja organik. Ramai yang tanya saya, pakai baja apa? Pakai baja apa? Saya pakai baja organik, 100% organik. Kalau korang tak ada yang macam ni, boleh je korang pergi kedai bunga, mana-mana nursery, korang tanya dengan dia, ada tak baja organik? Baja organik elok, ataupun B1. Tapi kalau B1 ni, korang jangan letak dia di waktu siang. B1 ni just korang bancur tu, korang siram dekat tanah. Siram dekat tanah di waktu malam. Jangan pakai B1 tu di waktu siang. Sebab B1 saya tak menggalakkan pakai B1 tu. B1 tu pun bagus juga kalau kita pakai, tapi saya tak galakkan. Sebab B1 tu dia bersifat panas. Bila panas, korang siram dekat ataupun korang semprot ataupun korang jirus dekat atas daun, nanti daun dia akan terbakar. Kalau boleh, korang dah bancur, lepas tu korang ambil bekas, just korang letak di pinggir, di tepi-tepi pasu, masuk ke dalam tanah. Dia masuk ke dalam tanah. Jangan sesekali kena daun dia. Bila kena daun dia, lepas tu korang buat siraman tu pada waktu siang, daun dia akan terbakar dan panas. Kalau pakai baja organik, tak kisah korang nak letak siang ke malam ke, lepas je korang pakai baja organik ni. Contoh macam saya 1 sudu. Tapi untuk pokok yang macam ni, selepas 2 minggu korang tanam, baru korang boleh letak. Boleh letak. Kalau pasu kecil macam ni, korang just letak suku je. Letak suku sudu. Okey. Kalau pokok besar-besar macam ni, ataupun lebih besar dari ni, cukup 1 sudu. Tapi kalau pot korang besar sangat, 2 sudu. Okey. Dekat belakang ni pun dia dah ada tulis jenis-jenis apa. Dia dah ada tulis kat sini. Sini dah lengkap ada tulis dan cara-cara dia. Tengok ni macam-macam dia ada untuk vitamin dia, untuk melebatkan daun, dia ada macam-macam.
Dia dah siap komplit semua ni. Dia dah ada vitamin dalam tu untuk kulat, untuk hama. Kalau korang pakai ni, jarang tau pokok korang tu kena hama putih. Alhamdulillah, dekat rumah saya tak ada pun pokok yang kena hama putih. Alhamdulillah. Saya pakai ni pun dah lama ya korang. Dah lama. Dalam dia macam ni. Dia macam serbuk. Nampak? Nampak tak? Dia macam serbuk. Dia macam serbuk. Just kita letak pakai sudu saja. Kalau dekat rumah saya ni yang banyak pokok, 2 pack ni tak cukup. 2 pack ni tak cukup. 2 pack tak cukup. Saya selalu lepas tu letak baja tu. Bila korang dah letak baja dekat pasu korang, korang terus siram. Terus siram biar dia punya baja tu masuk di dalam akar dia. Dia dapat dia punya khasiatnya lah. Lepas tu tak kisahlah siang ke malam pun korang boleh pakai baja organik ni. Baja organik apa-apa pun korang boleh guna. Tak kisah. Janji baja organik. Okey, kalau korang dah guna baja organik ni, dia dah macam-macam ada dia punya atas ni. Untuk apa, vitamin apa semua, dia semua dah ada. Dah siap, korang dah tak payah pakai baja-baja yang lain macam BB, vitamin semua dah tak payah. Dia dah ada komplit dalam ni. Okey. Kalau macam ni harga, kalau di Malaysia RM RM25. Macam ni RM25. Lazada ke Shopee tak silap saya ada jual ni. Lazada, Shopee tak silap saya ada jual benda ni. Baja organik. Okey. Memang pokok-pokok saya memang saya guna baja organik. Dia bukannya pokok saja tau. Buah-buahan, pokok sayur-sayuran, semua pokok boleh. Orchid pun boleh. Tak kisah apa jenis pokok pun boleh. Alhamdulillah, tanaman saya semua lebat-lebat. Tak ada yang tak ada daun, tak banyak daun, semua okey. Alhamdulillah. Okey, lepas je korang dah taruh, boleh je terus siram, tak kisah. Okey, boleh terus siram. Okey, keladi. Okey, ni anak-anak keladi yang saya tanam. Okey. Boleh je kalau korang nak saya buat video apa, ataupun kalau korang nak tanya soalan ataupun pendapat, ataupun nak share-share apa yang korang nak share dengan saya, boleh je komen di komentar saya. Okey? Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.